Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa binti Kamruzaman. Waalaikumsalam juga buat Cik Nadiah binti Kamruzaman juga. Okey. Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya dengan jelas Kita bawa ada berapa orang ni? Beberapa orang Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Okey, jelas alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah kita bertemu lagi buat kali yang kedua hari ini pada sesi pertemuan kita yang ke-79 79. Pagi tadi jam 9 pagi kita dah pun bertemu buat kali yang ke-78. Kita dah baca pagi tadi muka surat 71 sehingga muka surat 73. So malam ni sepatutnya dijadualkan kita akan sambung bacaan di muka surat 74 dan juga 75. Hukum bacaan ra, tarqiq dan juga tafkhim. Tafkhim tebal dan juga tarqiq. Alhamdulillah. Jelas Cik Nur Najwa jelas. Dr. sudah jelas kedua-duanya. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, perbincangan kita malam ni, kelas kita malam ni, seperti mana biasa saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya, sama seperti mana biasalah. Bantu saya untuk klik button like ataupun button love kat bawah tu. Yang pertama, yang keduanya bantu saya untuk klik button share. Share sebanyak-banyaknya supaya kita boleh mengwar-warkan, menghebah-hebahkan sesi AB Live Majlis Ilmu kita ni supaya lebih ramai lagi boleh turut serta, boleh join dan boleh belajar sesuatu dan boleh bersama-sama dengan kita untuk mendapat manfaatnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. So, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Zainun Amir. Okey. So dah dah klik button like ataupun klik button love. Okey, dah buat sharing, dah share. InsyaAllah kita akan sambung bacaan malam ni. Okey, kalau ikutkan yang kita rancang pada pagi tadi, jelas kedua-duanya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Zainun. Okey, pagi tadi seperti mana yang kita dah plan yang kita dah rancang. Malam ni sepatutnya kita plan untuk menyambung bacaan di muka surat 74 dan juga 75. Okey, muka surat 74 dan juga muka surat 75. Berkenaan hukum bacaan ra yang dibaca dengan, ada ketikanya dibaca dengan tebal, tafkhim, ada ketikanya pula dibaca dengan tarqiq, nipis. Okey, dan seperti mana yang saya dah sebut, dah tunjuk pagi tadi untuk kita sama-sama kita membincangkan berkenaan dengan hukum bacaan ra ni, hukum ra ni ada waktunya ataupun ada ketikanya ra dibaca tebal, ada waktu dan ketikanya ra dibaca nipis. Kita akan menggunakan nota ataupun rujukan dalam buku ini, Pocket Tajwid. Nampak Tajwid Pocket, Pocket Tajwid pula. Tajwid Pocket. Okey. So ini ceritanya saya tunjuk ni lah. Itu dah pasal nampak terbalik kan. Selamat datang Cik Azman. Alhamdulillah. Ni so kita akan gunakan buku ini. Saya ada tunjuk share pagi tadi kan. So sebab malam tadi saya berjumpa dengan ni pengarang buku ni. Mana nama dia? Tu. Susunan Abu Mardiah, nama pena dia, ataupun Ustaz Muhammad, pengarang buku ni, dan dia juga mengarang banyak buku tajwid. So kebetulan saya ambil buku tilawah ni semalam berdasarkan pada tempahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya datang saya pergi salah penggunaan perkataan. Saya pergi ke KL semalam. Ada sentuh untuk dapatkan buku ni. Kebetulan buku Pocket Tajwid ni pun ada banyak stoknya, so saya ambil sekali lah. Sebab saya tengok buku ni pun bagus, sangat bermanfaat, sangat berguna. Ringkas tapi padat dan lengkap. Okey. So dalam ni ada cerita. Nampak saya suka sebab dia merangkumi
hampir semua, boleh katakan semualah, topik-topik berkaitan dengan hukum tajwid dalam bentuk nota yang ringkas, simple. Macam ni contoh. Ra, saya tunjuk bagi tadi dibaca tafkhim tebal, berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu ditulis dalam bentuk poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berikutnya kan. Kemudian muka surat sebelahnya ada sambungannya. Okey, tu sambungannya 7, 8, 9 sampai 10, 11, 12. Simple lah. Huraian yang simple. Tapi perlu bantuan dan juga penerangan oleh guru lah. Kalau bagi yang belum mahir lagi kan. Tapi insyaAllah kita akan huraikan. Kita akan bantu insyaAllah. Ra dibaca tarkib nipis, ia berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu poin 1, 2, 3, 4, 5. So saya nampak lebih simple, ringkas, mudah difahami. Okey. Dan dia dalam bentuk poin-poin ringkas kan, mudah. Nak bawa pun senang sebab dia size pocket aja. So sepatutnya malam ni saya plan untuk kita bincang topik bacaan hukum ra. Bila masa dibaca tebal, tafkhim, bila masa dibaca nipis. Kemudian kita akan sama-sama membaca hukum bacaan ra ni di muka surat 74 dan juga 75. Tapi oleh kerana bila saya fikir balik, disebabkan oleh kerana ramai juga yang menempah buku ni daripada saya. Okey, daripada sesi kelas pagi tadi kan, ramai yang tempah buku ni daripada saya. Saya cuma tak ada banyak stok lah. Saya cuma mampu untuk dapatkan 10 stok je semalam. Kalau ada banyak permintaan, saya kena pergi KL lagi sekali lah untuk ambil. Cuma buat siapa cepat dia dapat lah, ada 10. So memandangkan lepas sesi kelas pagi kita pagi tadi, ada ramai yang berminat untuk dapatkan buku ni. So saya fikir adalah lebih baik sekiranya saya tangguhkan dulu topik hukum bacaan ra ni, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang berminat dapatkan buku ni, terima buku ni di tangan masing-masing, barulah kita bincangkan. Saya plan macam tu lah kan. So bila kita bincang topik ni dengan ada buku di tangan, saya rasa lebih best lah. Okay, lebih best berbandingkan saya tunjuk dalam skrin ni kan. Sebab kebetulan memang ada yang membeli buku tu daripada saya. Ada yang berminat untuk dapatkan buku tu daripada saya. Kalau tak ada, lain cerita lah. Kalau buku tu tak ada, ataupun tak ada yang berminat untuk beli buku tu, kita boleh terus proceed. Sebabkan oleh kerana ramai juga yang berminat untuk dapatkan buku ni. So saya fikir kita tangguhkan dulu sehingga ke hujung minggu ni mungkin. Sehingga kesemua kita yang menempah buku ni daripada saya dapatkan buku ni masing-masing di tangan masing-masing. Okey. So kita boleh masing-masing boleh refer buku ni dan boleh kita bincang dan kita sambung bacaan muka surat 74 dan juga 75. Okey, jelas maksud saya So saya fikir malam ni kita skip topik ni. Kita akan pergi ke page yang berikutnya lah. Kita akan pergi ke page yang berikutnya. Okey. Okey, Cik Kamu Zaman, Cik Azman, member gang. Salam bro. Okey, boleh Cik Kamu Zaman. Okey, jelas So, perancangan awal kita untuk bincang hukum bacaan ra malam ni. Kemudian kita akan sambung bacaan muka surat 74 dan juga 75. Dua page ini khusus, bacaan dalam dua page ini khusus untuk topik hukum bacaan ra. Ada ra tebal, ada ra nipis kat sini. Sebelum kita akan baca, kita akan bincang dulu menggunakan nota-nota poin-poin dalam buku ini, dalam buku tajwid pocket. So saya rasa adalah lebih baik, adalah lebih elok kita tunggu sehingga tuan-tuan dan puan-puan yang membeli buku ni daripada saya dapatkan buku ni masing-masing. Buku ni dah sampai di tangan, boleh baca dulu sepintas lalu. Kemudian kita boleh sama-sama bincang. Boleh yang ada buku boleh rujuk buku, boleh buat catatan nota ke, boleh buat nota-nota ringkas kat buku masing-masing berdasarkan kepada perbincangan kita nanti. Mungkin ada poin-poin tambahan kan. Okey, boleh buat note. Kemudian barulah kita sama-sama membaca kedua-dua muka surat ini yang berkaitan dengan topik bacaan ra ni lah. Okay, setuju Okey, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Cik Kamaruzaman Muhammad Ali. Okey. So, kita tangguhkan dulu hukum bacaan ra ni. Saya jangka mungkin kita tangguh ke hujung minggu depan lah kot. Mungkin InsyaAllah pagi esok saya sedaya upaya cuba untuk postkan buku-buku yang telah ditempah. Okey. Iaitu buku tilawah, Kaedah Mudah Belajar Al-Quran. Ni kalau siapa yang berminat masih ada lagi masih ada lagi beberapa biji. Begitu juga dengan buku tajuk poket ni. Kalau tuan-tuan berminat boleh PM saya sebab ada lagi yang order buku ni daripada saya. Buku ni lah terutamanya. Ada yang order tapi masih belum WhatsApp saya lagi. Mungkin tak ada dalam sesi lah pagi tadi mungkin. So kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian yang pernah order tempah buku ni daripada saya beberapa hari yang lepas, yang masih belum WhatsApp saya, boleh WhatsApp saya untuk saya dapatkan alamat. Okey, untuk saya uruskan urusan penghantaran esok pagi insya-Allah. Okey, so buku ni dah ada. Siapa yang masih belum tempah, masih belum buat tempahan tapi berminat nak dapatkan, masih ada lagi beberapa biji. Okey, masih ada lagi beberapa biji. Okey, buku ni pun sama, pun tak banyak, ada lagi dalam
Saya ingat yang ni 5 biji kot. Ke tak sampai. Macam tu lah. Ada beberapa biji lagi. So yang ni cuma harga dia RM6 satu. Yang ni harganya RM25. Harga memang ada tertera di buku tu lah. Okey. Okey, insya-Allah. So malam ni kita skip dulu muka surat 74 dan juga 75. Okey, saya tandakan dulu. Yang ni kita skip sehingga ke, saya jangka mungkin hari Sabtu ataupun hari Sabtu lah kot. Mungkin kalau saya uruskan penghantaran esok, mungkin dalam masa sehari 2 hari sampai kita gunakan pos laju insya-Allah. Okey. So kita skip dulu bacaan di muka surat 74 dan 75 ni, kita skip. So kita terus ke muka surat yang seterusnya. Okey. Muka surat yang seterusnya kita dah habis, kita masuk ke tilawah tahap 4. Okey. Tilawah tahap 4, kita ke muka surat yang berikutnya, muka surat 76. Okey, saya zoomkan sikit. Muka surat 76, tilawah tahap 4 Okey. Boleh nampak dengan jelas kita punya visual tu. Okey, Puan Siti Zainal pun okey, Cik teman-teman okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Puan Siti Zainal besarnya orang gambar good lah. Okey. Di muka surat 76, kita dah masuk tilawah tahap 4. Jelas Okey, terima kasih Cik Nur Najwa. Okey. Muka surat 76 So kita skip 74 dan 75. Tolong ingatkan saya juga, takut saya terlupa nanti. InsyaAllah kita akan ulang ataupun kita akan patah balik bacaan muka surat 74 dan 75 berserta dengan perbincangannya insyaAllah pada hari Minggu nantilah, hari Sabtu ataupun hari Ahad nanti insyaAllah. Selepas kita semua dah terima buku masing-masing insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Liza. Okay. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zaitun. Okay. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi saya ulang. Oleh kerana ada yang baru sampai, kalau sekiranya ada sesiapa di kalangan kita, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, yang ada tempah buku ni daripada saya, tilawah kaedah mudah berjalan, saya baru dapatkan buku ni semalam, so boleh WhatsApp saya lepas kelas nanti. Okay, sebab saya plan untuk buat penghantaran esok pagi, kita akan gunakan pos laju. Okay. Buku ni siapa yang tempah ataupun siapa yang belum tempah tapi rasa berminat nak tempah juga, rasa nak, masih ada lagi beberapa biji. Begitu juga dengan poket tajwid. So kita akan gunakan buku ni dalam perbincangan kita berkenaan dengan tajwid nanti. Yang terbaru insya-Allah hujung minggu ni kita akan bincang tentang hukum bacaan ra dalam buku ni juga. Kita akan gunakan buku ni lah sebab dia ringkas, padat, simple, mudah difahami. Buku ni cuma RM6. So siapa berminat boleh WhatsApp saya. Dalam page kita ni kat atas tu, di button atas tu ada button WhatsApp. Klik je button WhatsApp tu akan pergi direct kepada personal WhatsApp saya lah. Okey. Okey, seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok bacaan nun bersabdu. Okey, nun bersabdu. Okey. Nun bersabdu dibaca gunnah ataupun dengung 2 harakat. Dibaca gunnah, gunnah tu iaitu dengung 2 harakat. Okey. Kaedah bacaannya ialah kita tekankan dulu hujung lidah kita ke makhraj nun, iaitu pada gusi atas ataupun lelangit depan. Kemudian dengungkan dia dengan kadar 2 harakat, yang mana dengungan itu mestilah keluar daripada rongga hidung. Kemudian kita lepaskan dengan baris nun tersebut. Okey, jelas Itu kaedah dia. Ini kita dah bincang dan kita dah baca pun masa kita di Iqra' dulu. Ini sekadar pengulangan lah, ulang kaji lah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama-sama saya, yang telah bersama-sama dengan saya dalam sesi Iqra' yang lepas. Okey. Penting kita tekan dulu, I ditekan pada makhraj nun. Makhraj nun, hujung lidah sentuh lelangit depan ataupun gusi atas. Kemudian dengungkan dengan kadar 2 harakat ataupun lebih. Sebaik-baiknya lebih 2 harakat, sebaik-baiknya. Jangan ngam-ngam 2 harakat. Kalau sebaik-baiknya lebih 2 harakat, yang terbaik lebih 2 harakat. Kemudian lepaskan dengan baris huruf yang bersabdu, iaitu huruf nun lah. Lepaskan dengan baris huruf. Lepaskan dengan baris huruf atas huruf nun tadi. Okey. Okey, kita mulakan bacaan kita malam ni insya-Allah. Kita baca sama-sama. So kita mulakan yang pertama contoh I
kita akan bunyikan I tu dengan kadar, ingat prinsip asas yang saya pernah ceritakan dulu, kongsikan dulu. Bunyikan bacaan I dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. Hati-hati, satu harakat. Bukannya setengah, bukannya dua. Ngam-ngam satu harakat. Dibunyikan dengan bunyi I. Inna. Bukannya in. Kalau kita lafazkan dengan bunyi lafaz in, maka I dibaca dengan kadar yang tidak menepati, ataupun tidak mencukupi kadar satu harakat. Kalau kita baca dengan bacaan in, in, tapi lapaskan dengan in. Bukan in, bukan juga in. Itu dah panjang. In pendek tak cukup, ngam-ngam. Inna. Boleh seterusnya. Kita mulakan bacaan kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom boleh follow saya, kita baca sama-sama. Wala umanniyannahum. Okey, ada dua nun sabdu ni yan. Tekan ya, yan. Tak nak yan, tak nak juga yan. Okey, yan, ya panjang sangat. Yan, ya pendek sangat. So, ngam-ngamkan. Ini kena praktis lah. Kena praktis satu. Dan yang kedua, mestilah kita membacanya di hadapan guru. Untuk memastikan bacaan kita tu tepat ataupun tidak. Sebab dalam Al-Quran, dia tak ada istilah bacaan syok sendiri. Sebab saya pernah ada banyak pengalaman, terutamanya khususnya dengan pelajar-pelajar yang bertalaki dan bermusyafahah dengan saya, yang ngaji one-to-one dengan saya. Ramai yang keluarkan kenyataan begini. Ramai. Dululah, daripada dulu, masa saya mula-mula dulu sampai sekarang pun masih ada lagi. Ayat yang keluar bila dia orang kata, Ustaz, bila saya ngaji sendiri, okey je dia kata. Bila mengaji dengan Ustaz, banyak salah. Ini ayat yang sangat banyak diucapkan depan saya. Dia kata, kenapa Ustaz? Bila saya banyak ngaji seorang-seorang kat rumah, elok je tak ada salah. Elok je tak ada salah, lancar je. Bila depan Ustaz, itu salah, ini salah. Saya kata, bukan masalah kita ngaji sendiri itu betul. Masalahnya bila kita ngaji sendiri tu, kita syok sendiri yang bacaan kita itu betul. Sebab itu ulama menggariskan ataupun menetapkan wajib bertalaki dan juga bermusyafahah dalam proses mempelajari Al-Quran. Tak boleh belajar teori semata-mata, balik baca sendiri, tak boleh. Macam orang belajar benda-benda teknikal lah, wiring ke, engineering ke, backup, repair kereta ke apa kan. Teknikal, secara teori dalam kelas, kemudian praktikal ni dia akan buat di bengkel ataupun di ma'amal dan sebagainya kan. Supaya ada praktikal. Sama juga dengan bacaan Al-Quran. So apa yang kita buat dalam sesi lain ni, saya boleh katakan lebih kepada teori lah. Sebab saya cuma terang, explain, bincang, bahas. Kemudian saya baca, saya bunyikan, saya lafazkan, saya tunjuk demo macam bagaimana bacaannya. So tuan-tuan cuma boleh perhatikan, hayati, fahami, kenal pasti. Kemudian praktis sendiri bacaan di rumah masing-masing. Itu baru satu step saja sebenarnya. Step yang kedua ialah bukan perlu sebenarnya, wajib bertalaki, iaitu kita wajib perdengarkan bacaan di hadapan guru. Sebab apa? Hanya guru saja yang boleh mengesahkan bacaan kita tu ya betul, ya tidak. Sebab kadang-kadang apa yang kita dengar, kita faham, belum tentu kita boleh baca lafaz dan ucapkan. Kan? Kita bilang, okey, faham. Macam saya ingat dululah zaman sekolah-sekolah dulu kan. Bila khususnya matematik, bila cikgu tegang matematik macam ni, guna formula macam ni. Faham. Bila balik jumpa soalan, buat praktikal, latihan, ada juga tak boleh buat. Tadi kat kelas tadi dah faham sangat dah rasanya. Bila buat, belum tentu boleh buat. Walaupun kita gunakan formula yang sama. Kaedah yang sama. Tapi kadang-kadang kita gagal dapatkan jawapan yang betul. Tengok jawapan belakang kan. Kadang-kadang ada buku latihan kan, ada jawapan kat belakang, tak dapat. Sebab apa? Sebab praktikal tu satu hal yang berbeza. Teori satu part, praktikal tu satu part. Walaupun kita fahami teori, praktikalnya belum tentu lagi. Sebab tu ulama menetapkan wajib menjadi satu kewajipan. Bukan sekadar satu keperluan, bahkan jatuh kategori wajib untuk kita perdengarkan bacaan di hadapan guru, untuk pastikan bacaan kita itu benar-benar sahih, benar-benar tepat. Kita sambung bacaan. Wala umanniyannahum. Seterusnya. Wala najziyannahum. Seterusnya. Jaga nun sabdu, kita akan dengar pada nun sabdu. Wajib ditekankan bacaan pada makhraj nun
berserta dengungan dengan kadar minima 2 harakat, bahkan sebaiknya lebih. Kemudian lepaskan bacaan dengan huruf hidup ataupun huruf yang berbaris di atas huruf nun. Itu satu part. Yang kedua, pastikan huruf berbaris sebelum nun sabdu, huruf berbaris sebelum huruf nun sabdu. Contoh macam ni, nun sabdu, sebelum dia ba. Okey, huruf yang berbaris sebelum nun sabdu dibaca dengan kadar 1 harakat, tidak boleh cepat sangat, tidak boleh lambat sangat. Tak boleh cepat sangat, ban. Wala usolliban, ban. Tak boleh juga lambat sangat, panjang sangat, ban. Okey, ngam-ngam 1 harakat. Ba, ban, ban. Bukannya ban, bukan ban, bukan juga ban. Okey, hati-hati Bukannya ban, bukan juga ban. Kalau ban tu saya rasa saya jaranglah jumpa. Boleh kata tak jumpalah. Kalau ada pun sangat-sangat jarang. Kadang-kadang sangat. Tapi kalau bacaan ban, itu banyak sangat. Yang membaca dengan wala usolliban, ban. Ban. Hati-hati cukupkan dia kadar 1 harakat dulu sebenarnya. Itu kriteria dia, syarat dia. Waalaikumsalam. Selamat datang sahabat kita dari Temerloh, Puan Ella Puan Ella. Waalaikumsalam juga buat Cik Izhar. Cik Izhar Abu Bakar. Okey. Okey, sekali lagi wala usallibannakum. Seterusnya. Fa'amsikuhunna aw sarrihuhunna. Okey. Boleh Okey. Minta maaf saya nak dapatkan kepastian dulu. Okey, tak apa. Kita teruskan bacaan sebab saya tak pasti dia dibaca dengan wasal ke waqaf. Okey, tak apa, kita teruskan famtahinuhunna. Seterusnya. La'amla'anna jahannama la'uqatti'anna aydiyakum innahum la yu'jizuna. Okey, seterusnya bahagian yang kedua sebelah bawah Okey. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizuna. Okey, sini menariknya sebab ayat ni biasa banyak berlaku kesalahan dekat bacaan sabdu zai dan juga sabdu zal. Ni zai, ni zal. So ingat sabdu kita tekankan bacaan pada huruf bersabdu. Nahnuna, zai ada sabdu. Tekan pada zai dan lepaskan dengan baris zai. Nahnu nazzalna. Okey. Seterusnya ada za sabdu. Hamzah wasal kita abaikan ataupun kita skip aja, lompat aja sebab dia duduk di tengah-tengah bacaan. Lam pun begitu sebab lam tiada baris. So na dia skip berapa huruf? Alif dia skip, hamzah wasal ataupun alif topi dia skip, lam dia skip, terus pergi ke zal. Na ni lompat terus pergi ke zal yang bersabdu. Okey, hati-hati, ini huruf zal bukan zai. Sebab ada yang membacanya dengan bacaan nazikra. Kalau baca naz itu kita baca dengan bacaan huruf zai. Hati. Ini bukan zai, ini zal. Okey? Huruf zal itu yang pertama. Yang keduanya kesalahan banyak berlaku ialah bila ramai yang membacanya, satu baca dengan huruf zai, yang keduanya tidak menekankan bacaan, tak tekan. Sebab ada banyak huruf ni agaknya mungkin, yang ini biasa okey sikit. Nazza. Ini biasa okey. Ada berlaku kesalahan tapi jarang.
Ini banyak. Okey, banyak. So hati-hati. Satu nak jaga na, lompat alif topi, lompat lam, terus pergi kepada zal sabdu, terus pergi kepada zal dengan tekanan naz, naz. Okey? Dan jaga makhraj zal, bukannya zai. Baca dengan naz, bukannya naz. Okey, beza bunyi kan? Tekan pada zal, bukannya zai. Kalau tekan pada zai bunyi nazik, nazik. Itu zai. Kita dah tukar huruf dah. Jaga zal, naz, naz, nazik. Ada yang baca dengan nazikra, nazikra. Tiada tekanan pada zal pun salah. Seolah-olah kita buang sabdu pada zal tu So nazikra. Okey, so ini dengung, bacaan dengung kita lah. Okay, sekali lagi kita ulang. Ada dua bacaan nun sabdu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizuna. Okey, boleh Wa anna sa'yahu sawfa yura. Okey, seterusnya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Okey, seterusnya. Kejap Okey, saya ada kesilapan sikit lah. Sebab saya first time guna buku ni. Okey. Saya rasa sepatutnya kita baca dengan kaedah waqaf. Saya baca tadi dengan kaedah wasal kan. Sebab kita dah bincang topik waqaf dalam tilawah tahap 3 ni. Sekarang kita dalam tilawah tahap 4. Masa tilawah tahap 3 itu kita dah baca bacaan waqaf. So sepatutnya kita baca muka surat ni dengan bacaan waqaf juga sepatutnya ni. Sebab saya tengok nota dia tak ada nota untuk guru tak ada tulis. So tadi saya baca dengan kaedah wasal kaedah wasal, kaedah bacaan penuh, bacaan asal. Sepatutnya sebab kita dah bincang tentang kaedah bacaan waqaf beberapa hari yang lepas. So sepatutnya bacaan ni kita baca dengan waqaf jugalah. Okey. So saya minta maaf banyak. Okey, kita ulang sikit bacaan. Kita ubah bacaan kita kepada bacaan waqaf. Bacaan waqaf Okey, kita ulang balik daripada atas. Sekali jalan je wala umanniyannahum. Okey, yang ni tak ada isu lah sebab memang mim original mati. So waqaf pun mati wala najziyannahum. Hati-hati, jaga fokus pada nun sabdu dengungkan dia, tekan berserta dengung. Wala usallibannakum. Okey, yang ini saya perlu terangkan sikit. Bila kita waqaf ataupun kita memberhentikan bacaan pada huruf nun bersabdu, ingat kaedahnya yang kita bincang beberapa hari yang lepas, huruf terakhir dibaca dengan baris sukun. Huruf terakhir dibaca dengan baris mati. Kita kena mematikan baris pada huruf yang terakhir, huruf yang last kali pada kalimah ataupun pada perkataan tersebut. Sekiranya kita memilih bacaan waqaf ataupun kita memilih untuk memberhentikan bacaan pada kalimah tersebut. Waalaikumsalam. Selamat datang Cik Ajit Manan Okey. So, contoh dalam perkataan ni, bila kita pilih untuk waqaf ataupun apabila kita memilih, kita decide untuk memberhentikan bacaan pada perkataan ini, huruf yang terakhirnya ialah huruf nun. So kita berhenti pada huruf nun, maka huruf yang terakhir kita matikan barisnya. Tak ada bunyi na lah. So asalnya bunyi hunna. Bila kita pilih untuk waqaf pada perkataan ini, huruf yang terakhir dimatikan barisnya. So akan bunyi hun, na tak bunyi lagi sebab kita dah tukar daripada baris atas kepada baris mati. Kenapa perlu tukar? Kerana waqaf, kerana kita memberhentikan bacaan. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita hanya tukar baris atas kepada baris mati. Kerana apa kena tukar? Kerana kita waqaf ataupun memberhentikan bacaan pada huruf nun. Okey, yang bertukar hanyalah baris hidup, iaitu baris atas kepada baris mati. Macam ni baris mati Kenapa perlu tukar? Kerana itu kaedah bacaan ketika waqaf. Yang pertama. Poin yang kedua ialah baris hidup aja bertukar kepada baris mati, tapi sabdunya kekal di situ. So sebab ingat sabdu atas nun, sabdu atas nun dibaca dengan line teruk. Dari pagi saya tak dapat join, sekarang baru ada. Oh ya, puan tak ada bagi tadi saya tak perasan pula. Okey. Puan Zaitun nanti tolong WhatsApp saya buku dah sampai. Okey, tak apa, nanti kita cerita dalam WhatsApp lah. Okey. Buku dah sampai. Okey, ada buku tajwid juga, nanti saya tunjuklah nanti habis kelas nanti saya ulang lagi sekali So bila kita waqaf pada nun, nun dibaca dengan baris sukun, baris mati, tapi dengung dikekalkan kerana sabdunya kekal kat situ. Yang berubah hanyalah baris hidup
iaitu baris atas, ditukarkan menjadi baris mati dan dibaca nun tu dengan baris mati, baris sukun kerana waqaf. Tapi nun dikekalkan, maka bacaan sabdu ataupun bacaan dengung pada nun juga dikekalkan. Okey puan Okey, so kita akan baca dengan fa'amsikuhun. Nampak dengung dikekalkan. Na dah tak bunyi lagi dah. Sebab apa tak bunyi? Kerana bila kita waqaf ataupun bila kita berhenti, huruf yang terakhir pada perkataan itu ataupun pada kalimah itu dimatikan barisnya. So tak bunyi lagi na, tapi dengung still ada kat situ. So bila dengung ada, dengungnya pun still ada, kekalkan. Okey. Ini kesalahan yang biasa berlaku ramai di kalangan orang kita. Apabila waqaf pada nun bersabdu dibaca dengan fa'amsikuhun, hun tanpa dengung. Itu satu kesalahan. Itu bacaan kalau kita waqaf pada nun yang tak ada sabdu. Masalahnya sekarang ni bacaan kita ni nunnya ada sabdu. So dengung tu wajib dikekalkan. Baris aja kita tukarkan baris hidup kepada baris mati. Tapi bacaan dengung pada nun tu dikekalkan kerana sabdu tu tak berubah. Yang berlaku perubahan hanyalah daripada baris hidup, baris atas kepada baris mati kerana waqaf. Okey? Sekali lagi kita ulang So dengung dikekalkan fa'amsikuhun, hun. Macam tu Okey, seterusnya. Au sarrihuhun. Okey, jaga. Ni ha dengan ha. Okey, saya lupa nak sebut tadi. Jaga. Ha dengan ha. Hu dengan hu. Hu dengan hu. Jangan bunyikan dengan bunyi yang sama. Sebab huruf yang berbeza. Makhrajnya juga berbeza. Au sarrihuhun. Hun. Dengung pada nun. Au sarrihuhun. Seterusnya. Famtahinuhun. Famtahinuhun. Okey, seterusnya. La'amla'anna jahannam. Kita wakafkan pada mim. So mim kita tukarkan menjadi baris mati Waalaikumsalam Tuan Hams. Beberapa hari tak dapat bersama mengikut perkongsian, tak sihat. Syafakallah, mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Demam Cik Hams? Sekarang ni nak kena jaga kesihatan lebih sikit lah. Saya pun sekarang ni dah mula amalkan makanan kesihatan, suplemen. Okay. Saya pun ada sakit juga. Ada penyakit lah, ada penyakit. So nak kena jaga kesihatan, antibody nak kena kuat Okay. Okay. Sama, syafakallah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan buat Tuan Hams insya-Allah. Amin Allahumma amin. Okey. Sekali lagi kita ulang. La'amla'anna jahannam. Okey, sama-sama Tuan Hams. La'uqatti'anna aydiyakum. La'uqatti'anna aydiyakum. Innahum la yu'jizun. Okey. Bahagian kedua. Minta maaf kita terpaksa ulang balik Tadi kita baca dengan bacaan wasal. Kita ubah bacaan kepada bacaan waqaf. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, seterusnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura wa annahu huwa rabbus syi'ra. Seterusnya. Wa la yubdina zinatahun. Kita jumpa lagi nun sabdu So ingat, baris je saja, barisnya sahaja yang kita tukarkan daripada baris atas ataupun baris hidup kepada baris mati. Kenapa berlaku pertukaran? Kerana waqaf. Tapi sabdu dikekalkan, bacaan sabdu juga dikekalkan. Syafakallah Tuan Ham. Terima kasih Puan Syada. Amin Allahumma amin. Okey. Sama-sama kita doakan sahabat kita sihat wala yubdina zinatahun. Seterusnya. Atharu liqulubikum wa qulubihin. Walakinna kunna mursilin. Walanakunanna minas salihin. Seterusnya.
فإن علمتموهن مؤمنات فسواهن سبع سماوات. Okey. Alhamdulillah. Allah, sorry. Terbalik pula saya punya lampu. Okey. Sambung bacaan di muka surat 77. Okey. Okey. Kalau tadi kita membaca bacaan nun bersabdu, okey, pada muka surat 77 ni kita akan tengok kaedah bacaan mim bersabdu. Kaedah yang sama. Bezanya ialah tadi kita tekankan pada makhraj nun, makhraj nun maksudnya masa kita lafazkan nun sabdu, hujung lidah tekan gusi atas ataupun dalangi depan berserta dengan dengung, 2 harakat ke atas, kemudian lepaskan dengan baris huruf nun tersebut. Yang mim pun sama, tekan pada makhraj mim, bila mim bersabdu tekan pada makhraj mim berserta dengungan 2 harakat ke atas, kemudian lepaskan bacaan dengan baris yang ada pada huruf mim lah. Cuma mim perlu kita kejapkan, kejapkan kedua-dua bibir atas dan bawah. Bibir tu perlu ditutup dan dikejapkan, dikacipkan. Kemam bukan dikacipkan lah. Okey. Itu makhraj mim. Bibir atas, bibir bawah perlu ditutup dan dikejapkan. Kita kena kacipkan kedua-dua bibir. Kacip dua bibir dan dalam masa yang sama serentak didengungkan 2 harakat ke atas. Okey? Boleh So kita akan baca dengan su. Pun sama juga kaedahnya. Huruf hijaiyah yang berbaris sebelum huruf mim sabdu dibaca dengan kadar pastikan ngam-ngam 1 harakat terlebih dahulu. Barulah kita tekankan bacaan pada makhraj mim. Contoh su, sum. Boleh perhatikan su, sum, bukannya sum. Tak nak baca sum. Itu kesalahan yang banyak berlaku. Tak nak juga baca dengan sum. Tu dah panjang. Sum pendek. Saya ingat setengah harakat pun tak sampai. Sum. Hati-hati. Cukupkan hak sa tu untuk dibaca dengan 1 harakat. Su. Ingat kaedahnya. Semua huruf hijaiyah, semua huruf Al-Quran yang berbaris hidup atas maupun bawah maupun hadapan wajib dibaca dengan kadar 1 harakat. Itu hak dia. So jangan ambil hak dia. Kita kena pulangkan, berikan hak huruf tersebut. Su, sum. Okey, tak nak baca dengan sum. Okey, so su, summa. Okey, boleh Okey, kita sambung bacaan. Tak nak bukan tapi bunyikan kadar 1 harakat terlebih dahulu. Ummahatukum wa mimma ya'rishun. Boleh wa mimma ya'rishun wa ammatukum. Okey, wa banati ammatik. Okey, kita wakafkan kaf Bila kita wakaf, bila kita berhentikan bacaan, huruf yang akhir dimatikan. Wa banati ammatik fadammarna tadmira. Okey, dibaca 2 harakat bila wakaf. Walaupun asalnya berbagi 2 atas asalnya ron. Kita baca ron kalau kita milih untuk wasal sambung, tapi bila wakaf kita baca dia dengan baris 1 2 harakat. Topik kita minggu lepas seterusnya. Thumma dana fatadalla. Okey, seterusnya. Fali ummihis sudus. Okey. Walaqad hammat bih au buyuti ummahatikum. Okey, seterusnya. Okey. Bahagian bawah bahagian yang kedua masih lagi muka surat 77. Okey, bacaan dengung pada mim sabdu Tadi kita baca bacaan dengung pada nun bersabdu.
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Okey, seterusnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun illa qalilan mimma tuhsinun wa yashrabu mimma tashrabun wa minasy syajari wa mimma ya'rishun fa aynama tuwallu fathamma wajhullah fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Asnah. Okey. Walakumul wailu mimma tasifun. Subhanallahi amma yushrikun. Okey, alhamdulillah. Saya rasa kita berhenti setakat ni dulu pada malam ni. Okey. Sebelum kita berpisah, saya nak buat ulangan sikit lah sebab ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang tak ada pada sesi live kita pagi tadi. Pagi tadi, semalam. So, saya buat pengumuman ringkas je. So, ini buku yang kita baca ni, ini bukunya. Okey. Ini buku dia. Mana? Oh, saya tak nampak ni. Okey. Ini buku dia. Tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Saya dah pun dapatkan buku ni alhamdulillah semalam, walaupun ada ornak, ranjau dan duri. Okey, ada kisah di sebalik. Saya sampai rumah saya semalam hampir pukul 3 pagi kerana kereta saya rosak di pertengahan jalan. Tapi nasib baik dah sampai Bangi lah. Ceritanya, kisahnya. Saya lepas semalam, habis sesi live kita semalam lebih kurang pukul 10. Saya terus bergegas ke Sentul. Saya ambil jumpa dengan pengarang buku ni sendiri di rumah beliau, Ustaz Abu Mardiah ni, ataupun nama sebenar dia Ustaz Muhammad. Dalam perjalanan pulang, saya bawa kereta manual kan, kereta kancil saya, kereta kancil CLK saya. Saya perasan ada problem dengan gear. Sebab bila saya tekan clutch masuk gear, ada bunyi yang bising kuat. Kemudian saya dalam perjalanan balik, gear dah mula stuck, sangkut. Boleh masuk tapi ketat. Bila saya sampai di Bandar Baru Bangi, traffic light yang dah lebih kurang dalam 1 km lebih lah kot, 2 km ke rumah saya, dah dekat nak sampai rumah lah, lebih kurang 2 km lebih kurang. Traffic light, lampu merah, saya free gear, lampu hijau, gear dah tak boleh masuk. Masa tu sekitar pukul 1 pagi lebih. 1 pagi lebih, sebab mana tadi hujan kan, tapi nasib baik masa tu hujan dah berhenti. So ringkaskan cerita, masa tu saya berdua dengan isteri, anak kecil seorang lah ikut, anak saya yang besar semua tinggal rumah. So saya dengan isteri pukul 1 pagi tu menolaklah kereta. Saya call towing sebab dia kata dalam 1 jam baru sampai. So last kali saya fikir takkan saya nak duduk kat traffic light tu 1 jam kan. Nasib baik kereta kancil ringan kan. Saya colak berdua dengan isteri sampai ke bengkel yang berdekatan. Ada beberapa orang hamba Allah yang membantu, alhamdulillah. Allah mudahkan urusan saya. Ada anak muda tolong, ada pasangan suami isteri yang datang tolong, siap offer nak hantar ke rumah lagi. So saya tolak kereta ke bengkel, kemudian sampai rumah lebih kurang pukul 3 pagi lah baru baru dapat tidur semalam lah, baru selesai semua. So kereta masih lagi kat depan bengkel. Hari ni bengkel tutup kan, esok lah. So saya mohon doa daripada tuan-tuan dan perempuan, doakan supaya kereta saya tu tak rosak teruk lah. Saya risau gearbox. Sebab kalau gearbox ni kita semua maklum kosnya agak tinggi kan. So tolong doakan lah. Saya harap walaupun risiko kerosakan gearbox tu tinggi, sebab gear tak boleh masuk, tapi saya pohon doa. Mungkin ada dengan tuan-tuan yang Allah makbul doanya, doakan saya esok baru saya ke bengkel tersebut, minta dia cek. So doakan supaya cuma berlaku kerosakan kecil, mudah-mudahan. Sama-sama doakan untuk saya ya. Sebab kalau gearbox ongkosnya besar kan. Kalau gearbox ni memang menakutkan lah. Selama ni saya pakai kereta dah bertahun-tahun ni, tak pernah lagi ada masalah gearbox. Ada memang gearbox tu menjadi igawan ngeri lah. Okay. So bantu saya lah, bantu saya, tolong doakan bagi pihak saya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusannya lah. Okay, esok pagi baru saya boleh bergegas ke bengkel, minta tolong cek kan. Okay, so sama cerita buku ni, tu ranjau dan duri dah semalam. Nak ambil buku ni, tak apalah, pengalaman kan. Okay, so siapa yang dah pun buat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dah buat tempahan buku ni sebelum ni,
tolong WhatsApp saya lepas ni. Untuk saya, sebab saya plan esok pagi untuk saya buat penghantaran. Lepas saya settle bengkel, saya akan bergegas ke pejabat pos untuk uruskan penghantaran secepat mungkin, sebab saya nak biar buku ni boleh sampai cepat kan. Okey. Ada beberapa nama yang pada saya yang order belum WhatsApp saya lagi. Okey, tolong WhatsApp saya lepas ni, sebab saya nak dapatkan alamat untuk saya buat penghantaran esok pagi insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak dapatkan buku ni tapi belum booking nama, saya masih lagi ada ekstra beberapa buah buku. Tak banyak, saya cuma ambil ekstra sikit je. Okey. Cuma dapat ambil tak dapat ambil banyak stok, dapat ambil ekstra beberapa buku je. So masih ada lagi dalam beberapa buku. Okey, dalam 5 biji buku. So saya ambil ekstra semalam. So kalau ada yang berminat, boleh WhatsApp saya supaya esok saya boleh post sekali jalan lah semua. Okey, boleh Okey, itu untuk buku tilawah ni lah. Okey, untuk maklumat, buku tilawah ni digunakan sebagai buku teks lah saya panggil di kelas pengajian Al-Quran di Masjid Negara Kuala Lumpur. Itu harga dia RM25. Bukunya kulit keras. Ni boleh pakai lama ni insya-Allah. Saya nampak dia mudah, lebih menarik sebab dia kira upgrade version lah. Okay, upgrade version daripada buku-buku cepat ngaji yang ada dalam pasaran sebelum ni kan. Sebab pengarang buku ni pun lulusan Mesir Mesir, salah seorang daripada pakar Al-Quran kat Malaysia juga, menulis banyak buku tajwid. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, buku poket tajwid pun saya dapatkan semalam, ustaz yang sama, pengarang yang sama. Okey. Sebenarnya Ustaz Muhammad ni ataupun nama Penanda Abu Marjah ni ada terlalu banyak buku-buku yang ditulis oleh beliau. Ni antara buku yang ditulis oleh beliau, tapi buku ni tebal lah. Ini memang untuk, saya tak galakkan buku ni sebab buku ni terlalu detail sangat. Ini nama Abu Marjah. Okey. Itu disemak oleh itu antara para guru beliau Datuk Syekh Salahuddin Omar. Okey. So bukunya ini tebal. Ini tebal. Ini saya lupa dah harga dia 1 lebih Ini tebal. Ini antara buku yang ditulis oleh beliau, Ustaz Muhammad. Kemudian ada banyak lagi buku, saya ingat lebih 10 buku kot. Ini antara buku lain yang saya dapatkan dari beliau. Ustaz Muhammad memang banyak buku dia. Okey. Buku ni pun buku tajuk yang ni agak advance sikit. Ni agak advance. Untuk guru sesuai. Yang tadi pun untuk guru. Kalau untuk guru saya syorkan. Tapi kalau untuk guru ataupun untuk kita yang dah pun orang kata apa, yang dah biasa belajar tajwid, yang dah pernah ada asas tajwid, boleh dapatkan buku ni. Kalau untuk peringkat yang kita kata untuk peringkat asas, permulaan, beginner, ini memang terbaik. Sebab satu, saiznya kecil, memang saiz poket, sebab tu namakan tajwid poket. Ringkas, mudah dalam bentuk poin ringkas. Kemudian banyak topik. Saya bagi contoh antara topik yang tiada dalam buku tajwid biasa, tapi ada dalam buku tajwid yang sekecil ini, kecil macam ni. Saya bagi contoh Saya bagi contoh. Mana contoh? Okey, ni contoh topik ni. Ni pun kita akan bincangkan nanti. Waqaf Jibril. Waqaf Jibril. Pernah dengar Waqaf Jibril? Mungkin sebagian besar dari kita dah tahu Waqaf Jibril ni atau topik yang saya jarang temui dalam buku tajwid yang biasa. Tapi dalam buku tajwid yang sekecil ini ada Waqaf Jibril. Ini salah satu topik yang menarik. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti. Kemudian 3 rukun bacaan Al-Quran. Okey, ini pun jarang ada dalam buku-buku kecuali buku tajwid yang tebal-tebal, detail-detail lah. Okey, ini bacaan hukum roh insya-Allah yang kita akan bincang hujung minggu nanti. Sepatutnya hukum roh ni kita akan bincang malam ni saya dah sebut pagi tadi. Tapi saya fikir alang-alang sebab dah ramai order buku ni daripada saya. So saya fikir saya post dulu pagi esok, tunggu buku ni sampai ke tangan tuan-tuan dan puan-puan, baru kita akan bincang hukum bacaan roh dan kita baca topik yang berkaitan dengan hukum bacaan roh ni lah. Okey, contoh bacaan tashil, imalah, ishmam, raum, saktah, naqal. Ini antara topik-topik yang menarik yang tidak diceritakan langsung dalam buku tajwid yang biasa. Tajwid yang asas. Tapi dalam buku ni ada. Itu saya nampak menarik. So, siapa yang berminat, buku ni cuma RM6 aja. Sorry, ni harga lama Ini buku saya yang lama. Ini buku harganya. Nampak harganya? RM6 sebenarnya Malaysia. Macam Sabah Sarawak, kalau ikut sini RM7 kan? Okay, kita ada rakan-rakan daripada Sabah Sarawak, Tuan Ham, daripada KK. Saya kira harga ini juga sebab saya dapat daripada ustaz tu semalam, harga yang sama je RM6. So kalau Tuan Hams berminat ataupun ada rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak berminat, saya jual harga yang sama je. Sebab saya beli daripada ustaz semalam harga RM6, saya jual RM6 juga. Walaupun sini tulis Sabah Sarawak 7, sebab ni mungkin termasuk kos pos kan. Tapi kos pos saya kira lain lah. Kos pos saya kira lain. Sabah Sarawak saya kira harga yang sama, cuma beza pos lah sebab sana pos mungkin mahal sikit kan. Okay. So kalau ada yang berminat boleh WhatsApp saya. Klik aja button WhatsApp dalam page kita kat atas tu. Nanti saya akan minta alamat, saya akan bagikan akaun bank lah. Okey. Itu yang kedua. Pasal buku poket tajwid. Okey, itu yang kedua. Ni bukunya.
Kemudian yang ketiga, esok Isnin, okey, seperti mana yang saya dah war-warkan beberapa hari yang lepas, kita akan menukarkan waktu siaran kita kan. Disebabkan oleh kerana persekolahan anak-anak dah bermula, so saya agak kesibukan sesi sebelah petang tu. So saya tak dapat lagi nak live sebelah petang. Sebab kena pick up anak-anak bersekolah. Buku tilawah RM25, Puan Syada. Okey. Waalaikumsalam, Cik Yusof Abdul Hamid. Okey. Moga masalah kereta tak serius. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doktor doakan. Saya risau. Ketakutan saya, saya ngeri kalau gearbox yang problem. Tapi saya tanya beberapa orang, orang kata kemungkinan besar gearbox sebab tak boleh masuk gear. Gear tu memang keras. Macam tunggul kayu, tak boleh nak masuk. Sebab kalau clutch, lain tandanya kan. Sebab kereta tu pick up okey. Itulah. So saya pohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, muslimin sekalian, tolong doakan. Doakan je lah untuk saya, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya yakin doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Taala, insya-Allah, mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan. So esok pagi dengan doa tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ke bengkel. Mudah-mudahan tak ada yang serius lah, mudah-mudahan Okey, so mulai esok Isnin, kita akan tukar sesi siaran live kita sebelah petang ke sebelah malam. Okey. Okey, saya dah maklumkan beberapa hari yang lepas dan kita dah buat undian ringkas pun. Majoriti dari kalangan kita mengundi untuk ubah ke sesi malam. Sebab saya cuma ada 2 sesi je free. 11 pagi dan juga 11 malam. So majoriti mengundi sebelah malam. So insya-Allah esok hari pertama lah kita akan tukar waktu siaran FB Live kita ni ke 11 malam. Itu waktu yang ada. Sebab lepas maghrib memang tak sempat lah. Okey, dengan solat semua dan sebagainya, kita pun sebagian kita dengar ceramah kat surau. Okey, lepas solat Isyak setiap malam saya memang ada kelas sesi talaqi musyafahah, one to one kelas one to one. So memang tak dapat. Saya mula lepas Isyak, habis dalam sekitar 10.30 ke 10.40, termasuk perjalanan lah sebab kelas saya semua kat luar. Kemudian saya jangkakan lebih kurang dalam 10.50 ataupun paling lewat insya-Allah 10.55 saya sampai kat rumah. Pukul 11 insya-Allah kita akan on FB Live. Kita seperti mana biasa, cuma tukarkan siaran je saja ke waktu malam insya-Allah. Okey, so boleh So jangan lupa esok kita tak ada FB Live lagi sebelah petang. So kita akan berjumpa sebelah malam, jam sebelah malam. Tolong maklumkan jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak ada hari ni, tak ada malam ni. So tolong sampaikan, maklumkan kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan kita kan. Okey. Tolong sampaikan info supaya dia orang maklum. Mulai esok FB Live kita lepas asar 5.15 tu tukar ke 11 malam insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dan disebabkan oleh kerana kita mula FB Live kita tu agak lewat malam lah. Pukul 11 tu kira agak lewat juga lah kan. Tapi itu je masa yang ada. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya berusaha untuk mengadakan juga sesi FB Live tu setiap hari. So kita mungkin akan singkatkan masa FB Live kita tu ke setengah jam lah mungkin. Kita mula pukul 11, kita tamat insya-Allah dalam pukul 11.30 macam tu. InsyaAllah saya cuba. Supaya kita tak lewat sangat lah. Sebab kita mula pun dah lewat. InsyaAllah mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala-galanya. Okey. Cik Yusof nak kalau Cik Yusof berminat, ni ada 2 buku saya letaklah sini 2 buku. Okey, yang buku tilawah tu RM25. Okey, buku tilawah ni macam buku Iqra juga. Cuma yang ni versi Malaysia lah. Ditulis oleh Ustaz Malaysia, Ustaz Muhammad. Yang saya tunjuk tadi banyak buku yang ditulis oleh beliau. Okey. Saya ada berapa buku 4-5 kot. Buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Muhammad ni. Saya tunjuklah Ustaz Muhammad ni dia lulusan universiti apa tu? Shubra Mesir. Okey, ini antara lain buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Muhammad. Okey. Ini buku-buku beliau lah ni. Ni semua. Nama pena ni Abu Mardiah. Okey. Itu semua buku-buku yang ditulis oleh beliau. Antara pengarang buku yang tersohor juga. So memang saya highly recommended lah. Sangat-sangat mengesyorkan. Okey. Ini antara lain bukunya. Sama pengarang yang sama, Abu Mardiah. Topik ini Mutiara Al-Fatihah. Okey. Kemudian ini Sejarah Al-Quran oleh pengarang yang sama, Ustaz Abu Mardiah. Sebab tu saya syorkan lah. Ini buku ni memang tebal lah. Okey, yang ni sama. Dia ada 2 jilid. Ustaz Abu Mardiah juga. Ini sama. Juga ini tajwid yang agak detail lah. Ini agak detail, agak sama. Abu Mardiah. Dan ini buku yang saya tunjuk. Itulah. Sama Abu Mardiah juga. Abu Mardiah. Ini pun sama Abu Mardiah. Sebab tu saya sangat syorkan lah. Sebab buku ni diguna pakai banyak masjid. Buku ni dan juga buku ni. Yang ni untuk pembinaan tajwid, ini untuk bacaan lah. Okey, di Masjid Negara, Masjid
Singapura pun gunakan buku yang sama. Di Masjid Singapura. Saya tak tahu apa nama masjid tu. Masjid Bangi. Banyak masjid gunakan buku ni. Sebab buku ni diluluskan oleh JAKIM ni. Dia ada dapat tak silap saya approval dari JAKIM Okey. Betul lah ni. Ada sebab dia sebelum dicetak buku ni dia ni tu daripada Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sebab dia present pada JAKIM. JAKIM lulus dan dicetak, baru dicetak. So saya memang sangat-sangat syorkan, sebab tu saya guna buku ni juga. Okey. So saya rasa sekarang itu saja. So siapa yang berminat, betul, buku tilawah RM20 tak termasuk pos. Buku tajuk poket tu RM6. Macam yang saya sebut pagi tadi. Sebab saya tak pasti kos pos yang sebenar. Saya cek dalam website pos pun tak dapat jumlah yang sebenar, jumlah yang tepat. So saya tetapkan RM10 dulu kos pos untuk Semenanjung Malaysia lah. Sabah Sarawak saya tak pasti lagi. Kalau ada lebihan, kalau saya akan pulangkan balik insyaAllah. Okay, saya akan pulangkan balik. Saya tak pasti berapa ringgit. Ada kata RM8, ada kata RM9, saya tak pasti. Saya cek dalam website pun saya tak dapat info yang tepat. So esok baru saya cuba post. Okay. Kalau ada lebihan, so saya tetapkan RM10 dulu. Kalau ada lebihan, insyaAllah saya akan pulangkan balik. InsyaAllah. Okay. Okay, so saya rasa sekarang itu saja untuk malam ni. So jangan lupa, kita akan bertemu esok jam 11 malam waktu yang baru. Sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan atas segala kesalahan, kesilapan saya, juga atas segala kekurangan. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua atas kesudian bersama-sama dengan saya pada sesi live kita malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok. Esok Isnin 20 Julai. Isnin 20 Julai bersamaan 28 Zulkaidah. Lagi 2 hari lagi kita nak masuk Zulhijjah. Okay. So sedikit pesanan lah. Kalau ada di kalangan tuan-tuan perempuan, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang menyertai ibadah korban ada 2 hari lagi lah untuk potong segala rambut, bulu-bulu pada badan kita, kuku semua. Sebab disunatkan untuk kita tidak memotong bahagian-bahagian daripada badan kita mulai 1 Zulhijjah sampai kepada tarikh korban. So ada 2 hari lagi masa untuk nak potong rambut ke, janggut misai ke, bulu hidung ke, apa saja bulu ke, kuku-kuku ke, tangan, kaki. Kita ada masa 2 hari lagi, Isnin, Selasa. Okey, sebelum masuknya 1 Zulhijjah. Selasa pun hati-hati sebelum maghrib lah. Okey, sebelum masuknya 1 Zulhijjah. Bila masuk 1 Zulhijjah, kita tidak disunatkan. Silap ayat. Kita disunatkan untuk tidak memotong. Okey, sehinggalah ibadat korban yang kita sertai itu selesai. Okey. So saya rasa sekadar itu sahaja. Kita akan bertemu esok. Jangan lupa waktu baru 11 malam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.